Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Rah Fadilah binti Muhammad Nafi, C18A0655. Tujuan video ini dilakukan adalah untuk membentangkan projek penyelidikan pelajar iaitu keberkesanan reka bentuk antarmuka laman web sebagai capaian maklumat takaful di syarikat FCA Group kepada pelanggan FCA Group. Untuk bab 1 iaitu pengenalan. Internet mampu memberi liputan meluas ke seluruh dunia dan ia adalah sebuah strategi perniagaan kerana ia mampu memberi maklumat dengan cepat dan pantas. Laman web merupakan dokumen yang ditulis dalam format HTML yang selalu boleh diakses melalui HTTP iaitu sebuah protokol yang menyampaikan maklumat dari server website untuk dipaparkan kepada para pengguna melalui web browser. Untuk permasalahan kajian, reka bentuk antarmuka yang baik boleh membantu meringankan permasalahan yang terjadi antara pelanggan dalam syarikat FCA Group berkaitan sistem pengurusan maklumat takaful. Ini berlaku kerana syarikat itu tidak mempunyai platform yang jelas untuk menyampaikan maklumat mengenai takaful kepada pengguna. Menurut Guralnick 2006, reka bentuk antarmuka pengguna adalah bahagian yang paling penting dalam laman web kerana keberkesanan pembelajaran dan mempunyai perkaitan yang saling bergantung antara satu sama lain. Objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti elemen-elemen reka bentuk antarmuka laman web FCA Group. Yang kedua ialah membina reka bentuk antarmuka laman web yang sesuai dan mesra pengguna. Dan yang ketiga ialah mengkaji keberkesanan antarmuka laman web kepada pelanggan di FCA Group. Tinjauan literature. Menurut Muhammad Syahizan dan Lizawati 2010, dari segi epistemologinya bermaksud web merupakan kod atau bahasa pengatur syaraan hypertext markup language iaitu HTML yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan tertentu yang mudah untuk difahami oleh pelayar web untuk memaparkan maklumat penting seperti dokumen-dokumen. Seterusnya, menurut Abdul Latif tahun 2000, perkembangan teknologi maklumat pada masa kini telah menjana lanskap dunia yang utama melalui proses kegemilangan ekonomi yang adanya kebijaksanaan akal fikiran bagi menyalurkan maklumat utama yang menentukan arus kemajuan ekonomi pada sesebuah negara. Bab 3, metodologi kajian. Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan metod yang digunakan sepanjang kajian dilakukan. Pengkaji telah menggunakan reka bentuk instruksional iaitu model AD kerana kaedah ini membantu pengkaji melakukan kajian dengan lebih mudah dan efektif. Model AD ini terbahagi kepada 5 fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Untuk analisis, fasa ini akan memberi gambaran awal mengenai reka bentuk laman web yang akan dibangunkan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah reka bentuk instruksional iaitu model AD kerana kaedah ini adalah antara kaedah yang membantu pengkaji melaksanakan kajian dengan lebih mudah. Untuk analisis dan pengumpulan data, pengkaji telah menggunakan kaedah kajian iaitu kajian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ialah kualitatif iaitu temu bual dengan beberapa orang responden untuk bertanyakan beberapa perkara mengenai reka bentuk laman web. Dan yang kedua ialah analisis data. Yang kedua ialah kaedah kuantitatif iaitu soal selidik. Pengkaji telah mengedarkan soal selidik melalui media sosial kepada responden. Seterusnya, bab 4, dapatan kajian. Dapatan kajian ini merupakan aspek yang penting dalam sesebuah kajian kerana ianya menjadi tanda aras bagi menentukan sama ada sesuatu perkara itu berjaya atau tidak. Bab ini juga menjelaskan akan dapatan kajian yang telah dianalisis dari borang soal selidik yang telah diagih secara atas talian. Bab ini juga melibatkan pembinaan sebenar reka bentuk antarmuka laman web dengan menggunakan semua elemen multimedia yang sesuai. Dalam proses membangunkan reka bentuk antarmuka laman web, pengkaji telah menggunakan model AD iaitu menganalisis masalah,
Yang kedua ialah reka bentuk produk dengan merancang reka bentuk dan kenal pasti idea dan elemen-elemen yang diperlukan. Kedua ialah pengkaji telah pertimbangkan keperluan pengguna iaitu dengan membangunkan reka bentuk yang mesra pengguna. Dan yang ketiga, pembangunan reka bentuk laman web. Dan yang keempat, pelaksanaan projek. Dan yang terakhir ialah penilaian. Untuk fasa pertama iaitu analisis, pengkaji telah kenal pasti masalah yang berlaku, kenal pasti objektif kajian, mengenal pasti kumpulan sasaran. Yang keempat ialah kenal pasti elemen dan reka bentuk. Dan yang terakhir, kenal pasti perisian yang digunakan untuk proses pembangunan reka bentuk. Untuk fasa kedua, iaitu reka bentuk, pengkaji telah merancang dengan lakaran reka bentuk antarmuka laman web dengan mengenal pasti elemen yang diperlukan. Pengkaji telah merancang untuk menghasilkan reka bentuk laman web yang mesra pengguna dan mempunyai elemen idea reka bentuk yang selari dengan reka bentuk laman web yang sebenar agar dapat dijadikan panduan. Fasa ketiga, membangunkan reka bentuk antarmuka laman web. Yang pertama, tema dan warna reka bentuk. Yang kedua, jenis saiz dan tulisan iaitu tipografi. Yang ketiga, grafik. Yang keempat, ruang. Dan yang kelima ialah pengulangan. Untuk warna reka bentuk, saya telah menggunakan warna tema syarikat yang saya kaji iaitu warna kuning keemasan, putih, hitam dan merah. Untuk jenis tulisan dan saiz tulisan iaitu tipografi. Tipografi atau teks merupakan elemen utama dalam reka bentuk antarmuka yang berfungsi untuk menyampaikan mesej dan maklumat kepada pengguna. Saya telah menggunakan beberapa font yang berbeza untuk membezakan di antara tajuk, label, teks dan isi kandungan. Untuk grafik, saya telah memasukkan beberapa gambar untuk menarik perhatian pengguna agar tidak tertumpu kepada teks sahaja. Seterusnya ialah ruang. Ruang merupakan ruangan yang dibiarkan kosong di antara satu komponen dengan komponen yang lain agar reka bentuk tidak terlalu padat. Seterusnya ialah pengulangan. Pengulangan seperti menduplikasikan elemen-elemen reka bentuk yang serupa. Tujuannya adalah supaya dapat menghasilkan sebuah reka bentuk antarmuka laman web yang konsisten dan teratur. Seterusnya ialah fasa keempat iaitu pelaksanaan. Fasa ini merupakan fasa di mana reka bentuk antarmuka laman web telah berjaya dibangunkan dan akan dipamerkan. Pengkaji juga telah memilih beberapa pengguna untuk menguji sejauh mana pemahaman dan keberkesanan terhadap pengguna. Seterusnya ialah fasa kelima iaitu fasa terakhir penilaian. Pengkaji telah menghasilkan setiap soalan selidik dan diedarkan kepada kumpulan sasaran. Hasil yang diperolehi daripada responden memberi jawapan yang positif terhadap reka bentuk antarmuka yang dihasilkan. Kebanyakan responden berpuas hati dengan setiap elemen yang ada, dapat memahami setiap isi kandungan yang disampaikan dan mereka bersetuju bahawa reka bentuk yang dihasilkan adalah mesra pengguna. Bab 5. Kesimpulan dan cadangan. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian berjaya memperlihatkan akan keberkesanan reka bentuk antarmuka laman web sebagai capaian takaful kepada pelanggan dan pengguna FCA Group. Penggunaan model EDI dalam pembinaan reka bentuk antarmuka laman web ini dapat membantu pengkaji dalam memberi panduan, membangunkan reka bentuk antarmuka laman web yang mesra pengguna dan berkesan memenuhi kehendak pengguna atau pelanggan. Yang kedua ialah cadangan. Mestilah menerapkan elemen multimedia untuk mendapatkan reka bentuk laman web yang baik, berkesan dan mesra pengguna. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.